Okay, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat meneruskan kelas kita untuk minggu yang ke-8 okey. Dan selepas daripada ni akan ada cuti 1 minggu. Okey. So kita hari ini kita akan bincang soalan tutorial 3.4, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni adalah okey. Ada 4 company Main, Bain, Jara and Kimaru. Okey. Jadi soalannya, the summarized statement of financial position of Main, Bain, Jara and Kimaru as at 31st December 2016 are as follows. Okay. So statement of financial position bermula dengan equity, ordinary share, preference share, share premium, general reserve. Okay. Kemudian kita ada profit brought forward profit brought forward dan juga profit for the year yang ini saya highlightkan. Okay, kemudian kita ada long term loan, kita ada bill payable, trade payable, ordinary dividend payable. Okay, apa lagi? So kita ada asset, property, plant and equipment, kita ada intangibles, kita ada investment in vain, investment in vain 8.3 juta. Kita ada investment in Jara 2.5 and 6.5. So investment in Jara ni adalah investment yang collaboration between two companies. Kemudian investment in Kimaru. Okay, investment in Kimaru. Kimaru ni adalah associate saya rasa. Okay. Kemudian kita ada inventory, bill receivable, trade receivable, ordinary dividend, receivable and bank. Okay. Dan kita jangan lupa untuk kita highlightkan ordinary share of the subsidiary and associate ni untuk kita kira nanti goodwill. Okay, so seterusnya kita tengok additional information. Additional information, Main acquired the ordinary shares and preference shares of Bain on 1st January 2012. Okay, how many years ago? Sekarang ni 31st December 2016. 2012, 13, 14, 15, 16. Okay, selama 5 tahun yang lepas. Okay, tahun yang lepas, kemudian dia acquire sebanyak 6.4 million daripada 8 million ordinary share dan 800,000 daripada 1 million preference share. Okay, jadi ordinary share 6.4 daripada 8 dan preference share sebanyak 0.8 daripada 1 juta. Jadi 80% preference share dan juga 80% ordinary share. The consideration for the ordinary shares acquired was settled by Bain Berhad, shareholders accepting 4 million ordinary shares of Main valued at RM1.50 each and 1.5 million cash. Okay, jadi kita dapatlah kira kat sini pada 4 million ordinary share kali dengan RM1.50 sama dengan 6 juta campur dengan 1.5 juta sama dengan 7.5 million. On the date of acquisition, the general reserve and retained profit of Bain were 210,000 and 360,000 respectively. No new shares were issued by Bain since the acquisition date. Okay, jadi kita nampak kat sini on the date of acquisition tu kita ada general reserve dan juga ada profit
Okey, seterusnya. On 1st January 2014, okay, 1st January 2014, yang ini 3 tahun yang lepas, Bain Berhad and Bain Berhad acquired 30% and 60% of issued ordinary shares of Jara Berhad, respectively, when the general reserve of Jara Berhad was 150,000 and retained profit was 250,000. Jara Berhad has not issued any new shares since that date. The net asset of Jara Berhad on 1st January 2014 was stated in the book at their fair value, except for 2 items. A building whose fair value was 2 million in excess of book value. No adjustment was made in the books of Jara Berhad to reflect this value, and the remaining life of the building was 25 years. And B, a logging license, lesen pembalakan, of fair value 400,000, which was not recorded in the books since the license was granted at no cost to Jara Berhad. The license should be amortized over 4 years. Okay. Jadi ada 2 asset revaluation reserve lah kat sini ya. Yang pertama adalah building sebanyak 2 juta dan yang kedua adalah logging license. Okay. Then number 3, included in the profit for the year of Main is unrealized profit of 1.3 million on the sale of land to Bain Berhad. Okay. Jadi termasuk dalam profit tu adalah unrealized profit. So kita kena recognize lah unrealized profit sebanyak 1.3 juta ni. Okay. Kemudian yang keempat, Main acquired 30% ordinary shares in Kimaru Berhad on 1st January 2016. On the acquisition date, the general reserve and retained profit of Kimaru were 560,000 and 1.2 million. Jadi besar juga Kimaru ni. 560,000 dia punya reserve and 1.2 million dia punya profit. During the year, Main sold 400,000 worth of goods to Kimaru. Okay, at cost plus 25%, and 120,000 of these goods will still remain in the inventory of Kimaru Berhad at 31st December 2016. As at 31st December 2016, the investment in Kimaru was assessed to be impaired by 30,000. Next, number 5, Main and Bain have recorded ordinary dividend receivable from their respective investment. Number 6, 250,000 of long-term loan of Jara Berhad was loan obtained from Main. Main Berhad had included this amount as part of bills receivable. Jadi sepatutnya dia letak sebagai loan to Jara, loan to Jara, tetapi dia letak sebagai sebahagian daripada bills receivable. Okay, jadi yang ni adalah intercompany balance. Number 7, during the year, Bain Berhad sold goods of 650,000 to Main Berhad. All these goods were sold by Main Berhad to third parties during the year. As at 31st December 2016, Main Berhad paid 450,000 for the goods purchased, but Bain only received 420,000 thereof. Okay, ada duit tak sampai sebanyak 30,000. Okay, jadi beli sebanyak 650,000, kemudian telah terjual semua sekali, tetapi belum habis bayar. Belum habis bayar. Jadi belum habis bayar tu kalau ikut rekod Bain, dia ada lagi sebanyak 450,000. Tapi mengikut rekod Main, dia tinggal 420,000. So apa perbezaan dia tu? Perbezaan dia disebabkan oleh cash in transit. Number 8, there was no impairment of goodwill for both subsidiaries. Number 9, the non-controlling interest is measured in proportion to the fair value of the net asset of the subsidiary on acquisition date. Ayat, prepare the consolidated statement of financial position for Main Berhad Group as at 31st December 2016. Okay. So, berdasarkan kepada soalan ni, berdasarkan kepada soalan ni, kita sebenarnya dalam soalan ni kita ditanya tentang structure dia adalah mixed structure. Structure dia adalah mixed structure. Kemudian dalam mixed structure tadi ada pula
investment in associate. So kita akan solve this problem. Okay, kita tutup file ni sekejap. Kita buka file satu lagi, file jawapan. Okay, so kita akan bermula dengan calculation of goodwill. Okay, kita bermula dengan calculation of goodwill. Jadi, kita akan calculate goodwill of Dwayne. Ya, goodwill of Dwayne. So, untuk beli saham dalam Bain, okay, untuk beli saham dalam Bain, Bain telah mengeluarkan ordinary share sebanyak 4 juta kali dengan RM1.50 dan juga membayar tunai sebanyak 1.5 juta. So, bila kita campurkan dua-duanya, kita dapat 7.5 million. Okay, 7.5 million. So, itu step pertama lah, 7.5 million. Kemudian kita senaraikan fair value of net asset, apakah yang ada. So, ordinary share is 8 million. Retained profit on the date of acquisition is 360,000. General reserve is 210,000 and share premium is 500,000. So itu saja kita punya fair value of net asset on the date of acquisition. And then when we add together all the fair value of net asset, okay, the total fair value of net asset is 9.07 million. From this 9.07 million, we calculate our non-controlling interest, that is 20% times 9.07 is equal to 1.814, 1,814,000. So 1,814,000 plus 7.5 million, okay, itu adalah dia punya fair value of investment. Ya, fair value of investment. Kemudian kita compare dengan fair value of net asset 9.07, kita pun dapat goodwill sebanyak 244,000. Ya, kita dapat goodwill sebanyak 244,000. Okey, jadi ini untuk yang kita punya subsidiary yang pertama. Untuk subsidiary yang kedua, kita ada Jara. Okey, so Jara ni telah dibeli oleh Main dan Bain. Okey, telah dibeli oleh Main dan Bain. Jadi, okey, sekejap. Kita betulkan kedudukan dia. Jara was purchased by Main and Bain. Jadi Main telah membeli sebanyak 30%. Main telah membeli sebanyak 30%, manakala Bain telah membeli sebanyak 60%. Jadi kita tak bolehlah campur 30 dengan 60 jadi 90. Walaupun pada mata kasar kita 90%, tetapi for the purpose of consolidation, untuk yang investment made by Bain, kita kena kali dengan 80%. Kita kali dengan 80%. So 80% times 60% equal to 48%. Equal to 48%, campur dengan yang direct interest made by Main 30%, dia jadi 78%. So holding is 78% and non-controlling interest is 22%. 22%. Okay, so maknanya kita punya consideration transfer ada dua. Yang pertama datangnya daripada Main sebanyak 2.5 juta, 2.5 million. Kemudian yang kedua datangnya daripada Bain iaitu 5.2 million. 5.2 million. Jadi 5.2 million ni sebenarnya adalah 80% daripada 6.5 million.
So kalau katakan kita nak catat dia sebagai indirect consideration by Vain sebanyak 6.5 juta pun boleh, tetapi kena tolak dengan indirect non-controlling interest. Kita kena tolak dengan indirect non-controlling interest, dan akhirnya kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 5.2 juta. Okay, so dia punya consideration transfer total adalah 7.7 million. Seterusnya kita calculate dia punya fair value of net asset as at 1st January 2014, that comprise of ordinary share 7 million, retained profit 250,000, general reserve 150,000, share premium 200,000, asset revaluation reserve ada dua, iaitu yang pertama 2 million, yang kedua adalah asset revaluation reserve untuk license sebanyak 0.4 juta ataupun 400,000. Okay, so total of fair value of net asset is 10 million. Okay, kemudian total fair value of investment is 9.9 million. 9.9 million lebih kecil daripada 10 million, sebanyak 100,000. Jadi kat sini dalam soalan ni kita dapat bargain purchase sebanyak 100,000. Okay, untuk company yang pertama Bain tadi kita dapat goodwill 244,000. Untuk company yang kedua Jara, kita dapat bargain purchase sebanyak 100,000. Next, kita teruskan dengan analysis of financial statement. So analysis of financial statement, sebenarnya kita dah bermula daripada atas lagi. Apabila kita gabungkan analisis tu dengan calculation of goodwill, kita tengok di sebelah kanan sekali dah ada column untuk group retained profit dan non-controlling interest. Jadi kita lihat di kanan sekali, kita ada non-controlling interest untuk Vain 1.814, untuk Main 2.200. Okay, so dia akan bersambung pula dengan muka surat yang ini. Okay, investment in Jara, investment in Jara yang indirect investment tadi. Indirect investment adalah 6.5 juta kali 20%. So sebanyak 1.3 juta. Pada masa yang sama, okay, ada investment in preference share. Okay, jadi bukan preference share, bukan semuanya diambil oleh parent. Jadi yang tak diambil oleh parent tu adalah merupakan milik non-controlling interest. Okay, so selepas kita cover kita punya non-controlling interest area, kita cover pula retain profit. Retain profit of the subsidiary and the parent. We start with retain profit of Vain Berhad brought forward. So retain profit brought forward of Vain. Okay, sebenarnya kita nak calculate ni adalah retain profit carried forward, tapi dia bermula dengan brought forward. Okay, retain profit brought forward of Vain is 1.4 million. Kemudian profit for the year is 700,000. So kita punya retain profit carried forward jadilah 2.1 million. Daripada 2.1 million, kita tolak dengan pre-acquisition profit sebanyak 3.6 ataupun 0.36 million, 360,000. Dan selepas kita campur dan tolak dia punya baki, retain profit of Vain, post acquisition period is 1.74 million. Okay, daripada 1.74 million, 80% akan pergi kepada group retain profit dan 20% akan pergi kepada non-controlling interest dengan amount masing-masing 1.392 dan 0.348. Next, retain profit Jara Berhad. Okay, retain profit brought forward is 600,000. Profit for the year is 500,000. And retain profit carry forward is 1.1 million. Okay, minus pre-acquisition retain profit 250,000. 250,000 ini adalah Jara, 250,000, dan baki post acquisition retain profit adalah 850,000. 50,000 ni ada beberapa adjustment lagi, ada dua kat sini. Yang pertamanya under provided depreciation on building. So building kita tadi adalah 2 juta, naik dia bagi dengan 25 tahun.
kita kali dengan 3 tahun. Sebab apa 3 tahun? Sebab acquisition of JARA ni berlaku pada tahun 3 tahun yang lepas. 3 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2015. 15 ke tadi? 15, 16, 14. Sekejap tengok balik soalan. Acquisition of JARA. Ya betul, 1 Januari 2014. Okey. So, 2 bagi dengan 25 kali 3 tahun dan amortization of license 0.4 divide by 4 times 3. Okay, jadi dah nak fully amortize kita punya license. So, bila kita totalkan kita dapat 310,000 kali dengan 78% untuk group dan kali dengan 22% untuk non-controlling interest. Okay, apa seterusnya? Retained profit of Kimaru. Kimaru ni adalah dia punya associate. Jadi associate ni pun ada retained profit. Associate ni bila dibeli? Bila kita beli associate ni? Associate was purchased on 1st January 2016. Yes, 1st January 2016. Maknanya at the beginning of this year. Kan? This year is 2016. Beginning of this year kita beli shares dalam Kimaru. Okay. So, retained profit brought forward of Kimaru is 1.2 million plus retained profit for the year 560,000. So, retained profit carry forward after we add the two is 1.76 million. Then we minus the pre-acquisition retained profit. Pre-acquisition retained profit 1.2 million. So bakinya adalah 0.56 million ataupun 560,000 dan kita ada unrealized profit. Unrealized profit. So unrealized profit ni daripada goods sold. Siapa jual, siapa beli. During the year, main sold goods to Kimaru 400,000. 400,000. Kemudian daripada 400,000 tadi, 100,000 of the good will still remain in inventory of Kimaru. Jadi 120,000 yang tinggal. So 120,000 tu 120,000 okey. 120,000 kali 25 kali 125. 120,000 kali dengan 25 bagi dengan 125. Tak adalah bagi dengan 400 tu. Okey, cuba kira. 25 bagi 125 kali dengan 120. 25 bagi 125 kali 120. Sama dengan 24,000 24 25% kali 125% kali 120,000. Jadi 24,000 Jadi 24,000. 0024 tu adalah 24,000. Okey, 24,000 betul lah tu, tapi 400 kena buang. 400 ni kena buang. Sebab dia bukan Excel kan. Jadi kalau Excel tu dia terus keluar jawapan yang salah 400 tu tak ada. Okey, so baki profit Kimaru 536,000 kali dengan 30%. Kali 30% kita dapat 161,000. Itulah share of profit. Share of profit ataupun return profit brought down ataupun carried down by Kimaru sehinggalah tarikh 31 Disember 2016. Kemudian jangan lupa kita ada satu item lagi iaitu impairment sebanyak 30,000. Impairment sebanyak 30,000. Seterusnya kita ada return profit main. Return profit main Berhad brought forward 3.2 million, current year 1 million,
carry forward 4.2 million, adjustment unrealized profit on land. Okay, unrealized profit on land, diam-diam dia ambil profit 1.3 juta. Okay, dan kita ada juga bagian purchase tadi sebanyak 100,000. Okay, so total profit of main, okay, yang kita bawa masuk ke dalam group adalah 3 juta. Okay, seterusnya untuk yang post general reserve, post general reserve kita ada general reserve yang baru, ya. General reserve yang baru ni kita kena agihkanlah general reserve ni kepada non controlling interest. Okay, non controlling interest kita kena bagi pada dia 20% daripada general reserve yang baru yang dibuat oleh Bain, dan JARA punya 22%. Okay, jadi macam mana kita dapat general reserve yang baru, ya? Kita tengok dalam soalan dia punya general reserve 680,000, sedangkan on the date of acquisition 210,000. Okay, jadi ada perbezaan sebanyak 47,000. Okay, 470,000. Okay, 680 tolak 210. 680 tolak 210 sama dengan 470,000 kali dengan 20% sama dengan 94,000. Manakala JARA pula 500,000, itu current year, at the end of the year, tolak dengan 150,000 sama dengan 350,000 kali dengan 22%. So kita dapat 77,000. Jadi dua amount tadi akan menambahkan ataupun meningkatkan non-controlling interest. Okey, jadi kita punya group retained earning 4.765 juta, manakala non-controlling interest 3.501. Seterusnya kita pergi kepada consolidated statement of financial position. Okey, consolidated statement of financial position. Kita bermula dengan property, plant and equipment. Okey, so we add together the three companies property, plant, equipment, 10 million plus 2.8 million plus 7 million. Okey, jadi kalau tengok kat sini, untuk tiga yang pertama ni kita dapat satu tick. Kemudian untuk adjustment, satu tick setiap satu. Okey, so what is 2 million? What is 2 million? 2 million is asset revaluation reserve, ya, ataupun revaluation surplus sebanyak 2 million. Untuk aset apa ni? Apakah asetnya 2 million ni? Kenaikan sebanyak Building JARA. building. Okey, building of JARA, Okey, building. Kemudian kita tolak dengan under provided depreciation. Ya, under provided depreciation. Berapa tahun tu under provided depreciation? Remaining useful life. Untuk 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Bagi 25 kali 3, kan? Bagi 25 kali 3, so kita dapatlah sebanyak 240,000. Kemudian 1.3 juta ni adalah unrealized profit of disposal of land. Okay, so kita punya property, plant, so intangible kita ada 2 intangible, kemudian ada satu license, yang baru saja kita recognize, dan dia punya useful life adalah 4 tahun. Jadi dia telah berlalu selama 3 tahun. Jadi kita punya under provided amortization dia adalah sebanyak 4 bagi 4 kali 3. 4 bagi 4 kali 3 sama dengan 0.3. 0.4 bagi dengan 4 kali 3, 0.3. Seterusnya goodwill. Goodwill ni daripada working kita lah, goodwill,
And then investment in associate. Associate kita adalah Kimaru. Okay. So kita punya ini 2.56 ni adalah dia punya cost of investment. Okay. Kemudian kita campur dengan share of profit. Okay. Kemudian kita tolak dengan impairment. 0.03. 0.03 ni adalah 3,000. Seterusnya current asset inventory. Inventory tidak ada apa-apa perubahan. Okay, bills receivable. Okay, kita campurkan 33 bills receivable tapi kita ada tolak dengan intercompany. Kita ada tolak dengan intercompany. So apakah dia 250,000 ni? Bills receivable ni. Bills receivable daripada mana 250,000 ni? Ini adalah loan kalau awak ingat tadi loan yang tersalah masuk dalam bills receivable. Jadi lawan dia adalah long term loan sebanyak 250,000 kat sini. Okay. So 0.25 ni adalah intercompany loan sebanyak 250,000. Okay. Kemudian trade receivable kita tolak dengan 0.2 tolak dengan 0.03. Okay. Okey, trade receivable tolak 0.2 dengan 0.03. 0.2 ni apa? RM200,000 ni apa? Trade receivable 200. Pada masa yang sama, adakah kita tolak juga dekat trade payable? Yes. So dia adalah intercompany balance intercompany balance. Intercompany balance. Daripada siapa kepada siapa? Siapa jual kepada siapa? RM200,000. All the goods were sold by Main Berhad to third parties during the year as at 31 December. Main Berhad paid 450,000. Jadi kat sini lah. Memang tak ada tulisan 200,000 tetapi 650 tolak 450. 650,000 dah bayar 450. Jadi adalah baki 200,000. 450 itulah dia. Okey. So dia berlaku di dalam urus niaga di antara siapa dia? Di antara Vain dengan Main. Vain jual kepada Main 650,000, kemudian Main telah bayar 450,000. So bakinya ada 200,000. So that 200,000 is actually intercompany balance. Kemudian 0.03 ataupun 30,000 ni adalah cash in transit. So kita cash in transit kita adjust dalam trade receivable dan kita adjust dalam bank. Okay, so bank tambah 0.03 ataupun kita buka satu line lagi untuk cash in transit. Kemudian ordinary dividend receivable. Ordinary dividend receivable, kita tengok dividend receivable. Dividend receivable ni adalah daripada subsidiaries Dividend receivable ni daripada subsidiaries. Jadi kalau kita tengok dia punya account kita, dividend receivable dalam Main ada 0.395, dalam Vain ada 0.15. So itulah dua item yang ada yang kita masukkan. Kemudiannya kita akan tolak dengan intercompany. Jadi berapa banyak intercompany kat situ. So untuk yang pertama Vain bayar sebanyak 400,000. Jadi 80% daripada 400,000 tu dibayar kepada Main. So kita tolaklah 40% time 400,000 time
80%. Kemudian kita tolak juga 250,000 yang dibayar oleh siapa? Oleh JARA. 250,000 kali dengan 90%. Macam mana dapat 90% ni? 30 campur 60. Jadi untuk dividen kita ambil actual rate ataupun actual percentage. Okey, untuk bank kita ada 3 bank account campur dengan cash in transit sebanyak 30,000. Equity, ordinary share of the parent, preference share of parent, share premium of parent. Manakala general reserve ni, general reserve kita lihat General reserve ni ada general reserve yang asal sebanyak 1.8 juta. Okey. Kemudian kita campur dengan general reserve yang baru dalam vein. Ya. Sebanyak berapa tu? Kita dah kira tadi. 68 tolak 21 470. 470,000 kali dengan 80% dan campur dengan 500,000 tolak 150,000 sama dengan 350,000 kali dengan 78%. So itulah kita punya general reserve kita. Seterusnya retain profit dan non-controlling interest ni kita dapat daripada analysis of financial statement. Terusnya kita ada long term loan. Long term loan ada 1 juta tolak dengan 0.25 juta. Current liabilities, bill payable tak ada adjustment. Trade payables tadi ada adjustment 200,000 yang belum dibayar oleh main. Kemudian ordinary dividend payable, kita campurkan 3 company punya dividend payable. 2 untuk main, 0.4 untuk vein, 0.25 untuk JARA. So kita tolak dengan ordinary dividend yang dibayar kepada main. Jadi daripada 2 juta tadi, daripada 0.4 juta tadi, 320,000 dibayar kepada main, manakala daripada 0.25 juta ataupun 250,000 sebanyak 225,000 dibayar kepada main dan vein. Okey. So begitulah kita dapat kita punya semua item. Kita boleh explain semua item yang ada dalam ni. Okey. Jadi saya serahkan kepada awak sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan ini. InsyaAllah nanti masa cuti saya akan bagilah jawapan ni pada awak, bagi salinan jawapan ni. Okey, ada apa-apa soalan berkaitan dengan soalan ni? Soalan ni agak complicated juga. Sebab combination of mixed group disertakan dengan investment in associate. Okey, ada soalan ke? Tak ada soalan? Semua boleh follow ya? InsyaAllah boleh, sir. InsyaAllah. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya nak ucapkan selamat bercuti lah. Selamat bercuti kepada semua. Ada angkat tangan tu. Okey, selamat bercuti Jadi kalau ada yang duduk di college dan balik naik bas dan sebagainya, kena berhati-hatilah di jalan raya. Okey, so saya rasa kelas kita sampai di situ saja dulu. Kita sudahi dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. welcome. Terima kasih, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Welcome.